Syekh Abdul Qadir Jilani. Al-Fatihah. Salat khusus majlis. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina wa Habibina wa Munjina Mukhtarina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kita telah merancang buat majlis salatul khusyuk selama 17 majlis. Hari ini majlis ke-15. Sebelum raya, sebelum habisnya Lailatul Qadar, kita habiskan 17. Jadi ilmu dan setinggi-tinggi ilmu di dalam majlis salatul khusyuk di fasah yang pertama, batch pertama ni telah ditanam, dan insya-Allah kita akan mendapat manfaatnya di bulan ni dan sesudah bulan ini, alhamdulillah. So pada majlis ke-15 ini, untuk majlis ke-15 salatul khusyuk ini, tajuk kita adalah mengenal ilmu khusyuk dalam solat fasa kedua. Kita nantikan fasa pertama untuk esok. Fasa kedua adalah wudu, ya. Jadi mendekati ilmu dan hikmah dalam wudu, ya. Okay, taib. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa tidak memulakan wudunya dengan bismillahirrahmanirrahim atau bismillah, dia tidak berwudu. Kalau dia tidak berwudu, tidak ada solat. Wudu adalah satu amalan yang sangat penting di dalam hidup kita. Bukan saja untuk solat, ya, dalam segala aspek kebersihan dan pensucian. Jadi ini penting. Ilmu ni pernah terbuka di Madinah. Selepas di Madinah pertama kali batch umrah pergi, lepas tu tak pernah dibuka. Itu ihsan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kali ini kita buka. Dan tak pernah buka. Jadi ini penting. Sangat-sangat penting ilmu wudu. Poin kedua, cabaran dalam wudu lebih besar cabaran dalam solat. Sebab syaitan tahu kalau aku gagalkan dia di dalam wudu, habis solat dia gagal dan aku berjaya. Jadi mau tak mau kita wajib tumpuhkan perhatian kita 100% dalam wudu. Mengapa? Sebab dalam wudu ada amalan untuk membuka 8 pintu syurga. Daripada hadis Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu. Okey, kemudian dalam amalan wudu, Allahumma ja'alni minat tawabin. Ada dalam amalan wudu ada penerimaan taubat sepenuhnya oleh Allah. Dengan amalan, ya, dengan amalan. Allahumma ja'alni minat, daripada doa itulah Allahumma ja'alni minat tawabin. Dan dari amalan wudu ada perkara yang boleh menjadikan kita sesuci-sucinya dalam dan luar. Dan dalam amalan wudu dengan ilmunya akan menjadikan kita ibadikas solin sebelum pergi solat menghadap Allah yang Maha Suci. Okey? Fadilat, ya. Dalam amalan wudu terkandung satu rahsia yang boleh kita dapat darjat kemuliaan di sisi Allah. Dan kemudian dengan amalan wudu dan ilmu dan wirid yang dibaca, kita boleh dapat setinggi-tinggi darjat.
daripada setiap huruf ayat yang kita baca dari suratul Qadar. Okey. Dari amalan wudu dengan ilmunya, kita boleh sampai, tapak kaki kita boleh sampai ke arasy Allah yang Nabi telah menyaksi. Sayyidina Bilal radhiyallahu ta'ala anhu, tapak kakinya didengar dan dilihat oleh Nabi di arasy Allah. Ditanya siapa ni? Inilah Bilal, sahabatmu Bilal bin Rabah radhiyallahu ta'ala anhu. Bilal, apa ilmu dia ada? Yang rahsia Nabi bagi dekat dia. Apa amalan dia yang ada lebih hebat daripada Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Osman, Sayyidina Ali. Tapi tapak kaki dia Nabi nampak menyaksi di arasy Allah. Jadi utamakan wudu ni seutama-utama amalan di dalam hidup kita sebelum solat lagi. Jadi kita kena praktikkan wudu ni. Sangat susah. Tetapi tidak susah kalau tahu ilmunya. Okay, sekarang kita masuk ke topik fungsi utama berwudu. Sebelum saya menerangkan fungsi utama berwudu, amalan wudu, di syurga dulu tidak ada wudu. Sebab dalam keadaan suci. Suci. Jadi apabila Nabi Allah Adam AS memakannya, makanan itu menjadi syirik, kotoran itulah menjadi tanggungan syirik. Kalau tidak, kita sekarang pun kita makan, dia tidak akan jadi najis. Dia akan jadi wangi-wangian seperti berlaku pada Nabi dan banyak rasul-rasul. Ya, wangi, penawar, semuanya tidak ada lagi. Hanya di syurga nanti lepas makan keluar angin sahaja. Angin yang wangi-wangian. Jadi kerana berlakunya syirik, maka wudu itu menjadi wajib. Kalau nak ceritakan perihal wudu ni, banyak sangat dia punya rahsia terkandung dalam wudu. Sampai kalau kita dah kenal wudu ni, kita tidak akan putus wudu sepanjang hari dan malam. Pertama, amalan wudu adalah untuk membersihkan segala kotoran zahir. Ini amalan wudu dengan air. Membersihkan zahir daripada kekotoran. Kedua, mensucikan dalaman. Di 3 tahap daripada kotoran syirik. Daripada najis syirik. Dengar betul-betul. Sebab lepas beberapa tahun baru Allah buka ilmu ni. Mungkin tak akan dapat dibuka lain kali. Sebab inilah kunci solat. Tak ada wudu, tak ada solat. Tak ada solat, tidak ada di sisi Allah pembukaannya. Dan dengan wudu kita boleh capai martab, dengan wudu yang mensucikan, bukan yang membersihkan, mensucikan di tahap kalbu, akal dan kalbu kita boleh capai tahap tawabin. Macam mana ni amalan? Nanti kita cerita. Kita tahu dulu. Subhanallah, begini pentingnya kandungan dalam rahsia wudu. Kemudian dengan amalan wudu, pensuciannya, dia boleh mensucikan syirik di 3 tahap. Kalbu, roh dan sir. Akal, macam mana pula akal? Akal dah dengan nafi isbat. Ya. Dengan apa yang kita sucikan dengan air, nafi isbat. Dalaman perlu ada pensucian. Okey? Banyak fazilat saya nak terangkan, tapi kita petik satu hadis tentang Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu. Hadis apabila seorang mukmin berwudu dengan khusyuk, tengok perkataan tu. Perkataan Rasul sallallahu alaihi wasallam, barang siapa mengerjakan
Daripada Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, ia berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tawadda'a fa ahsanal wudu." Sesiapa yang berwuduk dengan memperbaguskan wuduknya. Perbaguskan. Macam mana nak perbaikan? Ahsanu. Ahsan. Tahsin. Nak ahsankan wudu tu macam mana? Summa qala asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Lalu ia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin. Ya Allah, jadikan daku. Kala ya. Aulia Allah mentafsirkan kamu mensempurnakan wudu, memperindahkan wudu dengan khusyuk, khusyuk kepada amalan wudu tu. Macam mana nak khusyuk? Macam mana nak khusyuk? Sebab di situ ada amalan berudu, niat, amalan berudu, air. Air, rahsia air. Arash Allah di mana dahulu? Dari mana? Di mana ayat tu? Arash Allah di atas air. Seluruh alam ni kalau dibandingkan depan arash hanya seperti koin 50 sen. Begitu besar arash boleh ditampung atas air. Apa maksud air ni? Apa maksud air ni? Kenal dahulu. Baru kita akan nampak rahsia dalam wudu. Dapat saya buka sedikit. Yang Allah maksudkan air ni, arash ni dicipta daripada nur Nabi. Dan Allah cipta dari nur Nabi kalam dulu, kalam. Lepas tu Allah cipta lahul mahfuz untuk menulis. Kalam itu untuk menulis. Kemudian Allah ciptakan arash dan kursi. Dan seluruh arash dan kursi tidak ada lain adalah ilmu la ilallah, ilmu syahadah. Jadi mana datangnya air? Fahami bahawa arash Allah di atas lautan air. Kalimah Rabb, Allahu Akbar. Jadi kalian waktu berudu kena nampak lautan dengan mata basirah. Baru air sucian itu mengalir dalam diri. Kena fokus. Banyak kita nak belajar supaya fokus tu datang semasa wudu. Cabaran besar waktu wudu. Okey, tak apa, saya tak nak masuk dalam. Cari riwayat tu, arash Allah di atas air. Nanti kita bacakan, kita mendalami lagi pengertian air tu, sucinya air. Dan kita kena doa. Nabi kata, alhamdulillahilladzi ja'ala ma tahura. Terima kasih, ya, syukur puji padamu yang telah menjadikan air ini suci. Suci, sesuci-sucinya. Okey, itu potongan memperindahkan wudu. Sekarang, wakala. Dan dia mengucap, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh. Dia mengucap dengan penyaksian. Jangan mengucap kosong. Dengan penyaksian. Asyhadu an la ilaha illallah. Kalau begitu, air tak boleh laju. Pelan. Sedikit demi sedikit. Kena latih. Tak mudah seperti ya. Wakala asyhadu. Dengan doa tu dibacakannya. Dan dia membaca sambung doa. Allahumma ja'alni minat tawabina. Allahumma ja'alni minat tawabina. Setelah dia baca syahadah tadi, dua kalimah syahadah dengan tauhid tu, dia telah membaca, dia baca doa ni. Kalau saya tak tahu bahasa Arab, baca Allah jadikanlah aku daripada orang yang telah bertaubat sesungguh-sungguhnya, orang yang telah mensucikan diri sebab saya nak hadir depanmu maha suci. Kau kena sucikan aku ya Allah. Minta Allah, mohon sucikan diri kita sebelum kita pergi bersuci di depan Allah. Tapi ada cara nak mensucikannya, kita bagi tahu sekejap lagi. Wudu penting ni. Allah, kalau kita tak belajar ni, rugi. Sungguh rugi. Sampai mati. Solat kita semua tergantung. Okey. Dan dia membaca doa ini. Allahumma ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas solih.
min ibadikas solihin. Apa Allah bagi kita? Futiyat lahu asamaniyatu abwabil jannah yadkhulu min ayya sya. Allah akan bukakan 8 pintu syurga. Allah akan, tak ada ragu. Kunci dah ada. Sama ada ilmu syahadah kita belajar dah dapat 1 kunci, 3 kunci, 5 kunci, 7, 8 kunci, itu nanti dulu. Kunci dah ada. Jadi mohon Allah bukakan 8 pintu syurga dalam diriku, bukan luar. Kita bukan nak tengok pintu syurga di luar. Dalam diriku. Sebab dalam diri ni banyak pintu-pintu bank, pintu rumah, pintu kereta, pintu, semua pintu-pintu hadir. Pintu dalam, kunci 8 pintu syurga bukakan dalam diriku, ya Allah. Mohon sepanjang kita wuduk. Okay, taib. Allah bukakan 8 pintu syurga. Cukup setakat ni. Ilmunya banyak, saya nak ringkaskan sebab banyak tak sabar. Macam-macam keadaan. Lompat sana, lompat sini. Fokus. Kalau tidak habis-habis ni, you tak akan dapat berkat hidup you. Wudu you, kejayaan you, semua tak ada. Wudu. Sangat penting. Ya Allah. Okay. Kemudian, banyak hadis tentang wudu. Ya, banyak hadis. Dia akan dan wudu itu adalah nur ala nur. Nurun ala nur. Wah, macam mana tu nurun ala nur? Okey, taib, apa pun. So, lepas dah kita baca doa bismillahirrahmanirrahim, dan nawaitul wudu lillahi ta'ala, aku berudu kerana Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillah, kalau bulan lain a'udzubillahi minasyaitonirrajim, dan Allah potongkan segala gangguan nafs aku. Sebab nafs akan ganggu, dia tidak mau disucikan. Dia kena air wudu, dia takut, dia menggeletar. You boleh cuba, kalau you wudu keluar angin, batal wudu, dia nak bagi you bangun pergi wudu susah sangat. You boleh tahu itu cabaran nafs. Syaitan kemudian, ya. Sangat besar cabaran. Jadi siapa boleh berada dalam keadaan wudu sangat baik. Sangat-sangat baik. Sebab dia mensucikan diri kita. Syirik susah nak masuk. Dosa nak masuk. Syaitan nak masuk. Iblis nak masuk. Susah orang dalam keadaan berwudu. Nurun ala nur. Okey, sekarang kita dah baca. Allah jadikan setiap air ni air yang mensucikan dengan cahaya yang menerangkan segala anggota badan. Habis tu baca syahadat. Pertama kali apa? Basuh apa? Basuh tangan ke muka? Ya. Macam mana basuh tangan? Okey, itu fiqh saya tak mau sentuh. You kena belajar fiqh. Kalau fiqh tak ada, tak guna apply rohani punya wudu, ya. Jadi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Baca 2 kalimah syahadah. Baca, kena ucap 2 kalimah syahadah. Jangan baca dalam tandas. Bilik air boleh, tandas tak boleh. Jadi tandas kena tutup. Kalau ada tandas, kena tutup. Kalau tidak, kena asingkan. Jadi baca syahadah, ya Allah, dengan syahadamu, syahadah nabimu, sucikan aku dari dosa-dosa syirik kalbu. Kena baca sama-sama. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasul. Dalam hati Allah, syahadah nabimu, syahadah nabimu saja boleh mensucikan aku daripada dosa-dosa, segala dosa-dosa, ya Allah, segala dosa-dosa. Okey. Tawabin. Allah menjadi minat tawabin. Taubah dah. Okay. Kedua, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Allah, dengan syahadamu, syahadah nabimu, dah tanam awal-awal. Masa mengucap tu dah tanam awal-awal syahadah dengan syahadamu, syahadah artinya syahadah la ilaha illallah, syahadah nabimu, gugurkan segala syirik dari tangan ini. Okey, dari tangan ini. Ya. Okey. Ini level pertama, level kedua lain. Level kedua connect, bergabung dengan kalbu, roh dengan sir. Ini dulu, pas dulu ni. Okey, dah tahu
nikmatnya ya Allah sungguh besar. Okey, kedua dah. Ketiga, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar. Kali ketiga, ya Allah, dengan syahadamu, syahadah nabimu, sucikan aku. Satu, gugur dah, masih belum suci. Sucikan diriku daripada segala dosa, dari segala dosa-dosa syirik. Sucikan dengan syahadamu, syahadah nabimu. Ucap, gugur syirik. Okey, jadi mutatahirin. Dia menjadi mutatahirin. Orang yang telah mencucikan diri dengan syahadah Allah, syahadah Nabi, dia boleh datang bertemu Allah. Ini penting, ini wudu rohani, kerohanian. Ya. Okey. Kemudian lepas tangan. Mulut tak ada, hidung tak ada. Okeylah, ikut belajar fiqh lah ya. Saya kata pergi belajar fiqh. Okey, muka. Mulut, hidung, semua wajib. Muka pun macam tu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna, ya Allah, aku bertaubat dari segala dosa-dosa dulu sampai sekarang. Aku bertaubat ya Allah, aku bertaubat ya Allah. Okey, kedua, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna, ya Allah, dengan syahadamu, syahadah nabimu, gugurkan segala syirik daripadaku ya Allah. Segala syirik gugurkan. Okey. Segala syirik di mana? Kita tahu kalbu roh. Jangan fokus dulu tu. Fokus ni. Gugurkan dulu segala syirik. Kemudian ketiga, asyhadu an la, sucikan dengan syahadamu, syahadah nabimu segala syirik. Sama, asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la, gugurkan, sucikan. Asyhadu an la, sama seperti kaki. Kaki sampai sini je, tapi ada sahabat-sahabat Nabi buat sampai sini. Abu Auf, Abu Hurairah buat sampai sini. Kenapa? Nabi kata sebanyak mana wudu tu sampai, api neraka tidak akan sentuh masa kamu jalan di titian siratal mustaqim. Tapi jangan buang air. Jadi macam mana nak khusyuk? Satu saja cara. Airnya perlahan-lahan. Sabar di dalam wudu. Baru kita dapat tawabin, mutatahirin dan ibadikas solih. Kalau tidak ada tiga ni, kita datang berdiri depan Allah Subhanahu Wa Taala, tidak akan khusyuk salat kita. Jadi itu permulaan khusyuk. Tapi sebenarnya fasa pertama adalah azan. Nanti besok kita bukakan azan. Hari ni pasal wudu. Kita amal ni 40 tahun, tidak tentu belum sempurna wudu kita. Sebab wudu adalah satu perkara yang kita tidak boleh sabar. Susah nak sabar. Dalam sabar tu ada tawabin, orang yang bertaubat. Ada di dalam kesabaran itu ada pensucian. Dalam kita menghayati syahadat itu ada pensucian. Sucian daripada la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nanti di belakang buku ni segala hadis wudu akan dilampirkan. Kita akan buka di masa-masa akan datang daripada buku ni, risalah ni, kita akan buka ilmu lebih mendalam, lagi bertambah khusyuk kita. Lagi bertambah khusyuk kita di dalam wudu. Bertambah khusyuk. Tambah khusyuk, ya Allah, bukakan aku. Bila berdoa tu, bukakan aku 8 pintu syurga. Sebab Allah suruh doa. Nabi suruh doa. Doa dengan penuh yakin. Bukakan ya Allah. Kalau tidak hafal doa tu, kena lekat dekat tempat wudu tu, kena lekat. Jadi semua boleh baca. Pihak sekolah kena lekat. Jadi dia orang akan baca, tak akan miss. Tak boleh miss. Doa-doa yang penting kena lekat-lekat di semua tempat. Penting sentiasa mereka boleh amalkan, baca, amalkan. Tarbiyah sangat penting. Amin, cukup setakat ni. Sekarang duduk semua. Iktikaf apa? Ya Allah, sucikan
diriku, kalbuku dengan syahadamu, syahadah nabimu. Sucikan rohaniku dengan syahadamu, syahadah nabimu. Sucikan segala kotoran syirik dengan syahadamu, syahadah nabimu. Sudah sebut tiga-tiga ni. Sucikan, gugurkan, sucikan. Gugurkan, sucikan. Ampunkan segala dosa-dosa. Gugurkan, sucikan. Sudah sebut tu, saya mayat, saya hayat. Saya mayat, saya hayat. Lepas tu 20 rakaat yang kita nak solat tarawih tu, rakaat pertama saya mayat, qiyam saya mayat, rukuk saya mayat, sujud saya mayat. Rakaat pertama, rakaat kedua saya mayat. 20 rakaat ulang di dalam sebelum kita solat. Ini salah satu tanam tapak untuk kita khusyuk. Tidak ada cara lain. Ini cara yang paling terhebat. Okey, kemudian nanti solat tarawih, ingat kalam Allah tak boleh putus. Putus, nafs akan bercakap. A'udzubillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nafs masuk. Jadi jangan pun alhamdulillah rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahu akbar, subhana rabbil Allahu liman hamdah, Allahu akbar. Tak putus. Putus, nafs masuk. Nafs masuk, muntah syirik, kotor, najis. Jadi tarawih jangan putus. Jangan putus. Hari ini saya sihat sebab tak ada injection, tak perlu. Jadi kita boleh solat sama-sama. Jangan putus asa. Lailatul Qadar masih ada peluang sampai Syawal malam 1 Syawal hari raya. Ada peluang. Allah tidak akan kecewakan kita. Barang siapa mengharap betul-betul saya kenal Al-Qadir. Apa ilmu Al-Qadir dalam hayat mayat? Dengan hayat Allah, Allah memberi saya kudrah untuk mayat saya hidup. Itu ilmu Qadir. Itu ilmu iman. Iman, saya mati, saya mayat. Itu iman saya. Allah maha hidup. Itu iman saya. Saya mengisi iman. Allah janji siapa isi iman, dia akan diampunkan. Bila diampunkan, Allah turunkan rahmat, tanazzalul malaikatu warruh biizni rabbihim min kulli amrin salamun hiya, salamun hiya, salamun hiya, untuk diisi. Dan malam nanti kalau lepas tarawih betul-betul kita dah achieve tahap keampunan, kita boleh rasa Allah akan isi ilmu nur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu cantik. Cantik susunan Allah. Jadi kalau tarawih ringan, hebat, seronok, salah satu tanda Allah telah ampunkan kita. Salah satu tanda. Dan sudah diampunkan tidak cukup, kena diisi rahmat. Kena diisi salamun hiya hatta matla'il fajar. Jadi baki hari ini jangan, saya tak mau tidur kecuali tidurku ibadat. Saya tak mau tidur kecuali aku tidur dengan zikir. Zikir itu terbawa di dalam tidurku. Saya tidak mau tidur selagi saya mati. Saya kenal nafasku hayat mayat. Paling terakhir sebelum tidur, hayat mati, hayat mayat, hayat mayat. Iktikaf, iktikaf, tutup mata. Kalbu, ya Allah, ampun, mohon ampun segala dosa-dosa dengan syahadamu, syahadah nabimu. Bersihkan aku dari segala dosa-dosa. Sucikan kalbuku, rohku, sirku dengan syahadamu, syahadah nabimu. Gugurkan, sucikan ke belakang. Saya nak pergi ambil dulu. Iktikaf, iktikaf, iktikaf. 5 minit sebelum salat tarawih. Kemudian 20 rakaat dibayangkan. Tahan nafas, bayangkan 20 rakaat. Allah, saya memohon ni hanya untuk mengisi ilmu qadar. Bila engkau isi ilmu qadar, engkau akan bagi saya al-qadar. Kalau engkau bagi al-qadar, saya yakin hadiah engkau akan sampaikan malam ni, besok, sampai habis Ramadan ni. Lailatul Qadar, hadiah akan diberi. Duduk, duduk, duduk. Duduk, duduk. Iktikaf, iktikaf, iktikaf. Ya Allah, ampunkan segala dosa-dosaku dari dulu sampai saat ini dengan syahadamu, syahadah nabimu. Itulah ilmu yang paling suci, amalan yang paling suci, kalimah yang paling suci, ya Allah. Sudah mohon ampun, sekarang mohon digugurkan syirik dengan 2 kalimah syahadamu.
Sudah dimohon 2 kalimah syahadamu. Dengan 2 kalimah syahadamu, sucikan aku ya Allah. Sucikan sebelum aku pergi solat. Habis tu wudu macam wudu tadi. Wudu secara mental. Mengambil air wudu, tangan, mulut, muka, tangan, 2 tangan, kaki, kepala. Bayangkan. Lepas tu 20 rakaat tarawih. Satu-satu 20 rakaat juga. 1 rakaat pertama, Allah qiyamku, aku mayat, rukuku mayat, semua dengan kudrahmu. 20 rakaat habiskan.